Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad, khatamin anbiya'i wal mursalin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan pengurusi majlis Tuan Haji Abdullah, Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa Masjid Permatang Pau, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnia Allah, pada malam ini seperti mana yang dirancang oleh jawatan kuasa masjid dan seperti mana yang ditetapkan, insya-Allah kita akan sama-sama berbicara dalam kuliah perdana pada malam ini, berkisar tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa yang ringkas ini saya terus nak pergi kepada point demi point, kerana takut kita tak sempat nak cakap banyak benda. Dalam sebuah kisah nak menggambarkan tentang kecintaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana bila kita bercakap tentang Maulidur Rasul, kita bukan sahaja sekadar nak memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih daripada itu, kita nak beramal, kita nak tumpahkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang pernah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana dengan cinta dan kasih kepada Nabi itulah dia akan membuahkan satu hasil yang bernama amal. Dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kasih kepada Nabi yang tidak ada tolak bandingnya, itu tanda keimanan kita kepada Allah dan tanda keimanan kita kepada hari akhirat. So bercakap tentang cinta kepada Nabi ni bukan tajuk kecil, dia bukan tajuk kecil, dia tajuk besar. Cinta kepada Nabi ni dia merupakan titik tolak kepada iman kita. Sebab itu dalam hadis yang kalau saya tak baca pun tuan-tuan ada yang hafal, ada yang selalu dah dengar, hak kaki mengaji tahu dah. Dalam hadis Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman seseorang kamu. Maksud dia tidak sempurna iman, tak capai darjat keimanan. Dia punya indikator dia tak capai, KPI dia tak capai. Tidak sampai kesempurnaan iman itu hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Tak capai darjat iman sehingga kita boleh letak Nabi SAW lebih kita kasih daripada anak-anak kita, daripada mak pak kita sendiri, bahkan daripada semua manusia yang kita sayang.
So serius, cerita tentang kasih kat Nabi ni cerita besar. Kita sayang mak kita, kita tahu terang mana sayang kat mak kita. Kita sayang pak kita dan kita tahu suka terang mana sayang kita kat pak kita. Kita sayang anak-anak yang kita lahirkan dan kita tahu terang mana kita tumpah sayang kat mereka. Tuan-tuan, iman kita itu tidak akan capai darjat keimanan sempurna kalau sayang kita ke Nabi tidak lebih daripada sayang hak tadi ni. Nampak tak? Kalau bertembung di antara sayang kepada anak dan sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi itu aula, lebih utama. Kalau pertembungan tu berlaku di antara kasih sayang kepada Rasulullah dan juga kepada ahli keluarga, kepada Nabi itu lebih utama. Sebab itu saya nak bawa kisah ni, satu kisah yang menarik, yang bagus untuk kita tengok. Dalam Sulhul Hudaybiyah. Sulh Al-Hudaybiyah ni maksud dia satu perjanjian Hudaybiyah yang diikat di antara Rasulullah, orang Islam dan juga Quraisy Mekah. Itu panjang cerita Hudaybiyah ni. Kita nak ambil cerita yang menjadi poin kita pada malam ini. Ada satu kisah, zahaba rajulun min Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyunaqishahu fi syurutis sulh. Orang-orang Quraisy hantar satu laki-laki untuk menjadi orang tengah supaya dapat bincang satu bentuk perjanjian di antara Quraisy Mekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihantar rajulun, satu laki-laki. Wa bainama huwa hunak, ketika laki-laki Quraisy yang menjadi wakil Quraisy Mekah ni pi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, ra'a ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terlihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ada di keliling Nabi. Falamma raja'a ila Quraisy, bila laki-laki ni yang menjadi wakil Quraisy Mekah ni, dia balik pergi dekat kaum dia. Pergi balik lepas dah selesai perjanjian, bincang apa nak buat. Okey, balik pergi kepada kaum dia. Tuan-tuan tengok apa dia kata dekat kaum dia. Ini tajuk kita ni. Dia kata, wallahi, dia kata, aku nak abang dekat hampa, demi Allah, dia kata, laqad wafattu 'alal muluk 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi. Dia kata, aku ni banyak dah raja aku jumpa. Pasal dia duk jadi apa? Duta. So bagi kita lah duta kerajaan Malaysia. So duk jumpa pemimpin negara luar. So dia ni satu wakil Quraisy dihantar untuk pergi bincang dengan Nabi dan orang Islam, nak diikat satu bentuk perjanjian. Okey, so cerita Hudaybiyah tu bukan tajuk kita. Kita nak ambil hak utama aja. Bila selesai dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ni, dia balik main, dia kata dekat kaum dia kata, wallahi demi Allah, dia kata, raja-raja ni aku duk jumpa ni banyak dah. Aku jumpa Kaisar, aku jumpa Kisra, aku jumpa Najashi, aku jumpa semua. Fawallahi, dia kata, demi Allah, ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuh ma yu'azzimu ashabu Muhammadah. Dia kata, aku jumpa semua dah pemimpin dunia ada, aku tidak pernah jumpa lagi, dia kata, satu ketua, satu raja, satu pemimpin, satu ketua kepada kaum yang yu'azzimuhu ashabuh, yang dita'zimkan oleh sahabat-sahabat dia, yang dimuliakan oleh orang-orang pengikut dia, yang dita'zim, maksudnya dia muliakan oleh para sahabat dia, ma yu'azzimu ashabu Muhammadah, menandingi mulianya sahabat-sahabat kepada Muhammad ni, kepada Muhammad. Aku jumpa dah Kisra, aku jumpa Kaisar, aku jumpa An-Najashi. Mereka pun ada hulu balang mereka. Mereka pun ada orang-orang kanan mereka. Mereka pun ada pemimpin mereka. Mereka pun ada menteri mereka. Mereka pun ada semua ni. Tapi bila aku jumpa manusia hak nama Muhammad ni, dengan sahabat hak ada di tepi kiri kanan dia, depan belakang dia, aku tidak pernah jumpa mana-mana pemimpin dalam dunia
yang ashab dia, yang kawan-kawan dia, yang pengikut dia, ta'zim, muliakan lebih daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak cerita dekat hampa macam mana depa menta'zim nama Muhammad ni. Dia kata, wallahi, dia kata, in tanakham nakhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu. Kalau dibuang kahak Muhammad ni, kahak tu tak jatuh ke tanah, melainkan jatuh atas tapak tangan sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan tengok, yang kata ta'zim luar biasa. Dia kata, aku tak pernah jumpa, aku nak habaq dekat hampa, demi Allah, dia kata, kalau manusia hak nama Muhammad ni, pemimpin orang Islam ni, yang aku pergi jumpa tadi, pergi duk bincang nak buat perjanjian kita dengan mereka ni, kalaulah dia buang kahak, tidak akan jatuh ke tanah, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu, melainkan dia akan disambut oleh satu tangan di kalangan mereka. Kata laki-laki ni, fadalaka biha wajhahu wa jildah, dan dia akan sapu ke muka dia dan ke kulit dia. Wa idza amarahum amran, dan Muhammad ni kalau dia keluar satu arahan, ibtadaru amrah, berebut semua ni pakat nak buat arahan dia, pakat nak tunai permintaan dia. Dia kata kalau Muhammad ni buat keluar satu arahan, ibtadaru amrah, pakat berebut nak buat apa hak dia minta. Wa idza tawaddaa, dan kalau dia ambil wuduk, dia ambil ayat semayang, kadu yaqtatiluna ala wudu'ih, depa akan berebut, yaqtatilun nak kata kalau sampai ke tahap berperang boleh, bertolak-tolak. Ayat Muhammad ni nak sapu ke badan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa idza takallama, dan bila Muhammad pemimpin mereka ni bercakap, khafidu aswatahum anhu, mereka akan merendahkan suara, mereka tidak akan tinggikan suara depan pemimpin mereka yang nama Muhammad ni. Dia kata, wa ma yuhidduna an-nazar ilaihi ta'ziman lah, dan waktu Muhammad kalau bercakap dengan mereka takkan lontarkan pandangan mereka untuk melihat wajah pemimpin mereka yang nama Muhammad ni, kerana menta'zimkan pemimpin mereka yang nama Muhammad ni. Mereka takkan tengok lagu tu. Mereka akan merendahkan pandangan mereka. Kerana apa? Ta'ziman lah, kerana menta'zim, memuliakan insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita tentang kecintaan kepada Rasulullah ni cerita besar. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tunjuk dan menterjemahkan kecintaan tu luar biasa. Sebab itu kita pernah dengar cerita yang berlaku dalam Uhud. Satu perempuan yang kematian suami dan juga saudara laki-laki dia dan juga bapa dia. Cerita masyhur dalam hadis. Dia daripada Bani Dinar, perempuan ni. Ini cerita orang perempuan. So dalam dunia ni tuan-tuan, hanya insan mulia kekasih Allah yang nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ni sahaja satu-satu manusia yang dicintai oleh semua makhluk. Bukan takat lelaki perempuan, makhluk lain pun. Dan kecintaan, kalau di pihak muslimat orang perempuan kepada Rasulullah itu, kecintaan tak ada tandingan. Saya ingat tuan-tuan, kalau orang perempuan kematian suami, kita kata kematian suami, berapa hari dia nak sedih? Kan? Dia pas senyum orang lelaki-lelaki. Bagi pilihan lama sikit, 3 tahun. Kan? Tahun keempat orang main minta. Nah, orang lelaki-lelaki pun seorang, berapa lama nak sedih orang perempuan kita pergi? Lebih kurang sikit 2 tahun. Tak sampai kot dia berkata 2 bulan je nak buat gaya. Dengan tak ada iddah ni, dia berkata orang lelaki-lelaki lagi karut.
Perempuan ni, Bani Dinar ni, nak cerita ni, dia ni dalam perang Uhud, suami dia mati, abang dia mati, dan bapa dia mati, syahid. Falamma balaghaha khabru istishhadihim, waktu sampai berita khabar syahidnya tiga-tiga ahli keluarga rapat dia ni, suami dia, abang dia dan bapa dia ni, orang mai cerita dekat dia, dia kata apa? Qalat, kata perempuan daripada Bani Dinar ni, dia kata ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hal, apa khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana keadaan Rasulullah, dia kata. Tu soalan dia nombor satu. Bukan maksud dia tak sayang dekat pak dia, ataupun dekat suami dia, ataupun kepada abang atau adik dia ni. Bukan maksud macam tu. Tapi nak bagi tahu, kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Dia boleh letak Rasulullah tu nombor satu dulu. Tu iman. Itu cerita besar. Sebelum dia nak teriak ke atas kematian pak dia, atas kematian suami dia, atau saudara laki-laki dia ni, dia boleh bersedih. Tapi sebelum tu dia nak tahu dulu, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam mana? Dia kata. Qila khair. Dia kata, orang kata dekat dia qila, orang kata dekat dia khairun ya umma fulan. Dia berkata Rasulullah baik, tak ada masalah. Dia tak puas hati. Dia kata, tunjuk dekat aku mana dia. Di mana Rasulullah, aku nak tengok, dia kata. Arunihi hatta anzur ilaih. Tunjuk dekat aku nak tengok betul-betul. Biar aku puas hati. Rasulullah tidak apa-apa, dia kata betul. Fa ushira ilaiha, maka ditunjuk kepada perempuan ni, hatta idza ra'athu, sampai bila dia nampak dah Rasulullah, susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada tentu, tak ada apa-apa. Dan dalam peristiwa Uhud kita pun tahu Nabi terluka, tapi Nabi tidak gugur, lega dia. Dia kata depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Setiap musibah yang ditimpakan kepada aku menjadi kecil kalau kamu, wahai Rasulullah, selamat, tak ada apa-apa. Tiap-tiap musibah yang ditimpakan kepada aku tu menjadi kecil saja, asalkan Tuhan tak ada apa-apa. Cerita masyhur dalam hadis, dalam sirah, cerita tentang perempuan daripada Bani Dinar ini, tentang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu, bila main saja sambutan Maulidur Rasul setiap tahun, sambutan Maulidur Rasul ni ialah untuk kita menjana balik, kita jana balik cinta kita kepada Nabi. Itu tujuan dia. Memperingati tarikh kelahiran Rasulullah. The starting point dari situ. Lebih daripada tu ialah bersyukur di atas kelahiran Rasulullah tu dihantar mai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Lebih daripada tu, bersyukur Rasulullah tu tentu lahirah 12 Rabiul Awal dengan kehendak Allah. Bersyukur pula Allah pilih aku ni mai duduk di satu zaman yang dikira umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai darjat tu, nak sampai tahap tu, rasa dalam hati tu, berasa bersyukur dengan kelahiran Rasulullah, berasa bersyukur kita ni Tuhan pilih mai pi jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya umat yang dicemburui oleh para Nabi dan Rasul, tuan-tuan. Kita ni dicemburu oleh Nabi dan Rasul, bukan dicemburu oleh manusia biasa. Bukan. Oleh Nabi-Nabi. Nabi-Nabi terdahulu, kalau diberi pilihan untuk menjadi Nabi ataupun umat, pasti dia akan pilih, aku nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah ditanya kepadanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Orang tanya kepada Sayyidina Ali, cerita dekat kami macam mana hal keadaan kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kepada kami. Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Gambarkan kepada kami macam mana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Qal, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana ahabba ilaina
min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama atau kama qala. Kata Sayyidina Ali, kana, maksudnya kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahabba ilaina, lebih dicintai oleh kami, menandingi amwalina, harta benda kami, kekayaan kami, wa auladina, anak pinak kami, wa abaina, bapak-bapak kami, wa ummahatina, mak-mak kami, wa minal ma'il barid 'ala dhama'i, dan menandingi air sejuk yang kami sangat perlukan waktu dahaga. Kami lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menandingi air yang kami sangat nak waktu kami perlu air tu, air yang sejuk yang mengalir tu. Tuan-tuan tengok yang kata para sahabat. Sayyidina Ali nak gambarkan macam tu. So kita ni tuan-tuan, bila mai sambutan Maulid Rasul ni, nombor satu sekali, cek diri kita. Cek belagu mana, ulama-ulama ajak kita cek rasa cinta tu tera mana, hak tu dulu. Sebab dia punya sifir dia mudah ya. Cinta, dengan cinta dan sayang itu dia melahirkan tindakan. So hak ni tak ada, dia takkan bertindak. Mudah ginilah tuan-tuan. Tuan-tuan sayang anak-anak, sayang. Anak kita tak dapat apa yang anak orang lain dapat, kita akan usaha sampai dia dapat. Walaupun kita ni, contohlah, kita ni kerja gaji tak besar, tapi oleh kerana tahu untuk anak kita nak perisa, dia nak ambil SPM, dia perlukan kelas tambahan. Anak-anak orang lain, mereka mak pak mereka ada duit, boleh bagi kelas tambahan. Kita sebagai bapa yang ni, dia dari sini ni, dia sayang dekat anak dia tu, dia akan apa? Walaupun aku ni taklah kaya macam mereka, tapi aku akan pastikan hang pun dapat macam mereka. Dia tanya anak dia, tuition hak depa duk pergi tu berapa? Hak tu hak cikgu buat tambahan, tak wajib ya. Tak berapa? Dia tanya, nampak? Yang tu tak apa, hak sekolah duk anjur tu, yang tu masuk okey dah. Dan hak tu tambahannya sebelah malam sekolah cikgu buat apa semua. Dia duk kata, berapa? Cikgu tu minta. Yang ni semua subjek sekali RM150. 150. Sat lagi tuan-tuan, anak dia pergi tidur, dia calculate. Tu bapak tu. Sayang ni, kadang-kadang dia tak lahir pun di sini, tapi dia duduk di sini. Dia calculate gaji dia. Dia kira tolak pihak barang dapur, nak bagi kat orang perempuan, apa semua kereta, rumah, nak bayar semua, dia tengok-tengok, oh boleh. Dia kata ke anak dia, esok dia letak duit di meja. Dia kata tu duit dia letak atas meja, ambil bagi kat cikgu, bulan depan hang start tuition dengan dia. Dan saya nak cerita sayang. Sayang ni dia tak boleh nak gambar. Dia buat main contoh ya, contoh. Satu bapa yang sayang kepada anak dia, bapa lain takkan rasa sayang tu. Saya sayang ke anak saya, tuan-tuan tak rasa sayang tu. Tuan-tuan ada anak 3-4 orang, tuan-tuan sayang ke anak tuan-tuan. Saya tak boleh rasa sayang tu, tak boleh. Faham tak? Kasih sayang ni duduk dalam lubuk hati. Satu benda yang Allah Ta'ala anugerahkan terjun dalam lubuk hati. Lepas tu apa dia? Dia main satu tindakan untuk terjemahkan kasih dan sayang tu. Dia akan usaha untuk buat sesuatu yang memuaskan hati hak dia sayang. Demikianlah kita yang sayang kepada Nabi SAW. Saya, tuan-tuan, hak duk dalam hati kita, kita aja rasa. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang saya buat cerita di awal tadi, yang digambarkan oleh duta Quraisy tadi ni, kalau para sahabat Nabi, macam mana mereka boleh sampai ke situ? Kalau ayat wuduk Nabi SAW hatta tanakham tadi tu, apa hak dibuang oleh Nabi SAW, itu tidak dianggap najis oleh para sahabat.
Kerana benda yang bersangkut dengan Nabi SAW semuanya mulia belaka. Tu sahabat. Ada sahabat kalau Rasulullah SAW pernah dalam satu musafir, Nabi singgah di satu tempat, di satu pohon, Nabi berteduh di situ, kemudian Nabi baru teruskan perjalanan. Esok no, Nabi dah tak ada dah. Nabi dah wafat dah. Sahabat tu kalau dia lalu di kawasan tu, dia tetap akan teduh di situ. Kalau ditanya kenapa buat macam tu? Di sini Nabi pernah berteduh, dia kata. Kalau kita fikir, awak hang letih ke? Duduk singgah tadi ni? Tak lah. Tapi pasal singgah juga. Tadi baru singgah dah. Tak. Pasal Nabi singgah. Sebab tu saya pun pelik. Kalau ada orang hari ni, dia berasa iri hati, ataupun kita tak tahu, dia rasa tak puas hati kepada orang-orang yang sangat sayang kepada Nabi. Orang sayang kepada Nabi, dia nak berselawat banyak kepada Nabi. Mulut tu sedia selawat. Ada orang, dia tengok orang yang duk rajin selawat ni, dia kata nak tunjuk orang tu. Padahal dia tak tahu hati kawan tu pun. Kawan tu dalam setiap ucapan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena tahu, amalan tu ada orang tak puas hati. Tu kita pun pelik. Bukan buat hak macam sahabat tadi tu. Lalu-lalu, pokok tu Nabi pernah singgah, aku singgah. Minta maaf sebut, kalau Nabi pernah qada hajat di satu tempat, di situ dia qada hajat pada sahabat Nabi. Bukan tak boleh tempat ni, tapi kerana apa? Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in punya prinsip keimanan dan kecintaan mereka pada Rasulullah apa dia? Setiap benda yang bersangkut dengan Rasulullah SAW tidak ada yang tidak mulia, semua mulia. Kalau bentuk berjalan Nabi akan ditiru oleh para sahabat, bentuk duduk Nabi akan ditiru oleh para sahabat, cara tidur Nabi akan ditiru oleh sahabat. Orang tanya kepada Sayyidina Aisyah macam mana Nabi SAW dalam rumah, dia pun tahu sahabat-sahabat akan buat. Itu sahabat. Kalau tidak, kita tak baca hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, cerita tentang Rasulullah, susuk tubuh Nabi. Cara berjalan Nabi ni, berjalan seperti satu orang yang macam menuruni bukit, laju. Siapa yang berjalan dengan Nabi pasti tidak boleh menandingi, tak boleh nak potong Nabi. Tapi tengok langkah tak ada lah macam kalut lagu tu. Nabi berjalan nampak tenang tapi laju. Manusia yang paling sempurna, makhluk Allah, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, penghulu segala makhluk. Sudah pasti Tuhan cipta yang kata insan yang nama Muhammad SAW ni paling sempurna yang Tuhan pernah cipta. Tak boleh ada kot detik lah hati ada hak lain Tuhan cipta lagi sempurna kot. Hak tu nak bagi sedap sebut kot. Tak. Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, makhluk Allah yang paling sempurna yang dicipta oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, selagi dunia ni tak kiamat, selagi ada umur dunia ni, akan ada manusia yang akan terus cinta dan kasih kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ni, walaupun tak pernah temu muka. Tidak ada dalam dunia satu orang yang tumpah rasa cinta kasih tak pernah temu muka. Tak pernah, tak ada. Tapi Rasulullah orang boleh kasih dan sayang walaupun tak pernah tengok wajah. Tuan-tuan boleh bayang kalau orang pernah tengok wajah Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, orang yang kalau kali pertama dia melihat wajah Rasulullah, dia pasti akan rasa hebat. Habah, dia akan rasa hebatnya manusia yang nama Rasulullah ni. Dan siapa-siapa yang bergaul wa khalatahu, dia bergaul dengan Rasulullah, sudah pasti dia akan jatuh cinta kepada Rasulullah. Tak jumpa lagi pun dia rasa sayang. Bayangkan dah tengok dan pernah bergaul dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Maka tidak heranlah tuan-tuan kalau Sayyidina Bilal bin Rabah tidak tahan hati dia untuk duduk di Madinah. Kerana apa? Kerana Nabi tak ada, dia duduk teringat.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, saya nak pergi kepada kita punya tindakan. Yang tadi cerita tu motivasi. Tindakan. Nabi SAW, kalau orang tanya kita, pasal apa kita nak kena ada rasa cinta macam tu kepada Rasulullah? Okey, yang pertama, kerana Nabi SAW ni sayyidu waladi Adam. Nabi ni ialah ketua, penghulu kepada anak-anak Adam. Dan Nabi adalah wa khatamul mursalin, penutup para rasul. Satu. Nabi SAW membawa syariat yang mengeluarkan kita daripada kegelapan jahiliah kepada Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW kana raufan wa rahiman bi ummatihi. Kita baca di akhir surah At-Taubah. Nabi ini benda yang menimpa umat Nabi menjadi beban dekat Nabi. Kita boleh bayar. Kalau sebab tu orang tanya dalam satu ceramah saya pernah tengok dalam YouTube, orang tanya kepada Syekh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, pasal apa manusia ni yang kata umat Muhammad ni dia sangat sayang kepada Rasulullah. Di mana dia punya punca dia? Kata almarhum Syekh, dia kata apa? Dia kata sebelum manusia semua sayang kepada Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, sebelum semua manusia ni sayang kepada Rasulullah, yang kata nama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, Nabi kita ni, Nabi sayang kita ni menandingi kita sayang dia. Itu Rasulullah. Nabi sudah pun sayang ke kita ni sebelum kita sayang ke dia. Maka tak heranlah Allah Ta'ala bagi kita sayang kepada Rasulullah. Nabi ni raufan wa rahiman li ummatihi atau bi ummatihi. Nabi sangat-sangat kasih, sayang, dan Nabi tak boleh ada beban kepada umat dia. Sebab tu kalau ada soalan kita baca dalam hadis, kalau ada orang tanya kepada Rasulullah, pertanyaan itu yang boleh membawa kepada beban hukum, Nabi tak jawab. Adakah ditunaikan haji setiap tahun? Adakah ditunaikan haji setiap tahun? Bukan tanya. Jadi kalau Nabi kata ya, jadi beban. Jadi Nabi fikir apa? Beban umat dia. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau dalam bulan Rejab kita duk sambut Isra' wal Mi'raj tu, ketika Nabi dimuliakan Allah sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Pucuk dah Sidrah al-Muntaha, kemuncak yang boleh dicapai oleh makhluk. Lepas tu tak boleh. Tapi makhluk, sebaik-baik makhluk dicipta oleh Allah yang kata Nabi Muhammad SAW ni, boleh lepas pergi balik sana. Itu dia panggil Sidratul Muntaha. Itu penyudah dia. Jibril tak boleh pergi. Dalam keadaan macam tu punya kemuliaan pun, ni kepala hati tak pernah lupa kepada umat dia. Tak pernah lupa. Yang Nabi fikir apa dia? Umat aku. Itu yang kata Rasulullah. Rasulullah SAW, kata ulama, sudah pun menumpahkan kasih dan sayang dia kepada umat dia sebelum umat dia lahir. Kita pernahkah sayang kepada anak kita sebelum kita menikah? Tak pernah. Umur baru 18, aku sayang ke anak aku. Aku harap anak aku esok kalau 5 ke 6 orang esok ni semua. Tak ada. Dia tak ada lagi rasa tu. Rasa tu tak ada. Bila start ada? Doktor kata tahniah lah. Puan disahkan mengandung. Tahniah cik. Puan disahkan mengandung 3 bulan. Waktu tu baru dia main. Rasulullah rasa hak tu tuan-tuan sebelum kita terbit main ke dunia ni. Apa bukti dia? Kata Rasulullah dalam hadis, setiap Nabi itu diberi satu doa yang akan dimustajabkan oleh Allah, doa itu. Dan ana akhtabi'u, dan aku menangguhkan doa yang mustajab itu li ummati, untuk umat aku di mahsyar, di hari kiamat esok. Doa tu aku tangguh untuk umat aku. Sebab tu Nabi kalau kita baca sirah, kena di Taif dengan berdarah muka apa semua pun, doa tu tak guna.
Tak guna doa tu. Doa apa? Doa yang kalau diminta Allah mustajab. Nabi simpan dekat kita ni. Simpan doa tu untuk kita. Bila? Di mahsyar esok Nabi nak guna. Di mahsyar esok Nabi nak guna doa tu supaya menjadi syafaatan li ummati, menjadi syafaat pada umat aku. Doa tu aku simpan, Nabi kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu kalau ditanya pasal apalah yang kata insan yang nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai selagi ada umur dunia orang akan kasih dan cinta kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, akhirnya. Di akhir sekali, saya nak sebutlah. Kata ulama, kasih dan cinta kepada Rasulullah ni dia akan menghasilkan satu dia panggil samarat, hasil buah. Kalau kita cek diri kita, yang pertama sekali kata ulama, anna hadhil mahabbah aunun ala ta'ah wal iktsar min al ibadah. Kecintaan kita kepada Rasulullah, dia tolong, dia penolong, pembantu untuk kita buat ketaatan dan memperbanyakkan amal ibadah. Kalau berasa tak kuat ibadah, cek kecintaan kepada Rasulullah. Kalau berasa malah dalam ibadah, malah dalam mengamalkan sunnah, malah dalam nak buat macam Nabi tunjuk, cek ni. Kan duduk saja fikir. Aku dah mengaji dah. Tok Guru ajak dah. Sunat apa rawatib yang Nabi tak pernah tinggal, ni sekian-sekian. Sunat subuh Nabi tak tinggal. Tapi siapalah aku ni duk jadi malas. Siapalah aku ni duk jadi tak boleh lagi nak buat, tak boleh lagi nak amal. Padahal Nabi kata itu lebih mahal daripada dunia dan isi dia. Tak boleh. Sebab tu ulama kata al-mahabbah, cinta kepada Rasulullah tu aunun, dia satu bentuk pembantu supaya kita buat ketaatan dan ibadat. Satu. Yang kedua, kata ulama, anna hadhil mahabbah sababun lil fauzi bil jannah wan najah minan nar. Cinta kepada Rasulullah itu adalah satu sebab yang Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka dan anugerahkan kita syurga. Itu di awal saya sebut dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak cakap tentang kecintaan kepada Rasulullah, kasih dan sayang kepada Rasulullah, itu bukan tajuk kecil, tajuk besar. Sebab tu saya takut sebelum saya nak cakap dekat tuan-tuan ni, aku mana? Dalam mengamalkan sunnah, dalam beribadah, tilawah Quran macam mana, zikir harian macam mana, hak Nabi duk buat tu, aku tu macam mana? Sebab tu Nabi sebutlah hadis, anta ma'aman ahbabta. Itu dalam hadis Badui tu yang selalu kita dengar. Kaifa a'adatta laha? Apa yang kamu buat bekal untuk hari kiamat? Dia kata aku tak ada bekal apa melainkan aku ada rasa cinta dan kasih kepada Allah dan Rasulnya. Aku sayang kepada kamu ya Rasulullah. Ucapan tu ringkas, tapi sayangkan di sini. Sayang di sini. Sayang di sini ada hasil dia. Hasil dia ialah amal dengan taat tadi. Sebab tu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan duduk dalam syurga nanti bersama dengan orang yang kamu sayang. Jadi kita ni tuan-tuan, kita duk cek, kena tengok amalan kita ke mana, kita suka tengok. Rasulullah buat macam ni, aku buat tak? Rasulullah akhlak dia macam ni, aku macam tu tak? Rasulullah dalam ibadah macam ni, begitu tak? Nabi dengan keluarga macam ni, aku macam mana? Itu tanda kita ni umat yang sentiasa berusaha supaya apa? Supaya kita ni menjadi umat yang boleh membuktikan aku ya Rasulullah di akhirat esok, ya Rasulullah, aku ini kasih dan sayang cinta kepada kamu. Tak malu nak kata. Ni nak pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku kasih sayang kepada kamu. Mayang tak? Aurat tak tutup. Ibadat tak banyak. Quran tak baca. Nak pergi kata, ya Rasulullah, aku kasih sayang cinta kepada kamu. Malu, tak keluar. Ucapan tu tak keluar kepada Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah kadar itu dengan kita juga mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dalam musim-musim pandemik ini.
Saya kira perkongsian kita yang ringkas itu memberi manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan, untuk kita mencampurkan rasa cinta kepada Rasulullah sempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal pada setiap tahun ini. Mudah-mudahan dengan kerinduan dan kasih sayang kepada Rasulullah, tuan-tuan, jangan lupalah kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kita kasih kepada Rasulullah. Mulut ni tak pernah lekan daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu tanda kasih kepada Rasulullah. Kita pegang tu. Kalau tak dapat apa-apa malam ni, tuan-tuan, haklah tu. Tanda kita kasih kepada Rasulullah ni, mulut kita, lidah kita tak pernah kering daripada sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling tak ada pun, kalau kita duduk semayang, kita sebut. Dia, sebab tu dia menjadi satu daripada rukun dalam semayang kita. Tak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak sah mayat. Kita boleh bayang besar tak besar selawat. Selawat ni satu benda yang sangat besar. Jangan pandang kecil. Kalau tidak, Tuhan tidak tetapkan dia sebagai rukun dalam semayang kita. Kita tidak ada selawat dalam solat kita, dalam tahiyat akhir kita, semayang kita tak pakai. Betapa besarnya nilai selawat dalam hidup kita. Jadi lidah kita tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalkan hak tu, tuan-tuan, dalam hidup kita. Kemudian pelan-pelanlah kita bergerak untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan daripada kita untuk kita beramalkan segala sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.